Ingat ya, dalam makmal bukanlah tempat untuk kita bermain-main. Makmal adalah tempat untuk menjalankan eksperimen, dan di dalam makmal juga ada banyak bahan-bahan yang berbahaya. Oleh itu, sentiasa kenali simbol bahaya di dalam makmal. Jom kita kenal pasti simbol-simbol tersebut dalam video kali ini. Selamat datang ke kelas Sains Cikgu Khairul. Hari ini kita belajar Sains tingkatan 1 ya. Tema 1, Kaedah Saintifik. Bab 1, Pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Subtopik 1.2, Makmal sains anda. Objektif pembelajaran hari ini mengenal pasti simbol dan contoh bahan yang berbahaya dalam makmal dan mewajarkan peraturan dan langkah keselamatan dalam makmal. Terlihat dan kenal pasti simbol bahan berbahaya di dalam makmal. Okey, kita tahu makmal adalah tempat untuk menjalankan eksperimen. Jadi di dalam makmal terdapat radas-radas makmal dan juga bahan kimia yang digunakan untuk eksperimen. Bahan-bahan tersebut ada bahan yang berbahaya dan ada bahan yang tidak berbahaya. Bahan yang berbahaya akan dilabel dengan label simbol bahaya tertentu. Adalah penting untuk kita memperhatikan simbol amaran pada botol untuk mengelakkan kemalangan. Baik, simbol yang pertama, simbol bahan merengsa. Simbolnya berbentuk pangkah. Bahan kimia yang boleh menghasilkan wap ataupun wasap. Bahan merengsa boleh memedihkan mata, hidung dan tekak. Elakkan menghidu wap dan gunakan bahan tersebut dalam kebok wasap. Contoh bahan merengsa ialah kloroform dan amonia. Simbol bahan radioaktif. Bahan radioaktif ialah bahan yang mengeluarkan sinaran radioaktif. Bahan ini boleh menyebabkan kanser. Contohnya uranium dan plutonium. Simbol bahan mengakis. Bahan ini adalah sejenis bahan kimia yang menghakis. Jangan sentuh bahan dan bahan ini boleh melecurkan kulit. Jika terkena kulit, cuci dengan air yang banyak. Contoh bahan mengakis ialah asid pekat. Simbol bahan beracun. Bahan kimia beracun ataupun toksik. Jangan makan, minum, merasa dan menghidu bahan-bahan beracun. Contoh bahan beracun ialah merkuri dan klorin. Simbol bahan mudah meletup. Bahan kimia ini mudah meletup. Sila gunakan bahan dengan cermat. Contohnya ialah gas hidrogen dan gas butana. Simbol bahan mudah terbakar. Bahan mudah menguap dan terbakar. Jauhkan dari sumber api dan haba. Gunakan mengikut arahan. Contoh alkohol dan petrol. Peraturan dan langkah-langkah keselamatan di dalam makmal yang perlu dipatuhi untuk mengelakkan kemalangan. Peraturan makmal yang pertama, jangan masuk ke makmal tanpa kebenaran guru. Yang kedua, jangan mulakan eksperimen sebelum diarahkan oleh guru. Sila baca arahan dan fahami arahan eksperimen terlebih dahulu. Dilarang mengeluarkan peralatan dan bahan kimia makmal. Gunakan bahan kimia dan peralatan dengan betul dan cermat. Dilarang makan, minum dan bermain-main dalam makmal. Peraturan makmal seterusnya, cuci peralatan selepas digunakan. Buang bahan ikut kaedah yang betul. Cuci tangan dengan sabun.
dan pastikan tempat sentiasa bersih. Langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan bahan kimia dan radas. Pertama, jangan halakan hujung tabung uji ke arah diri sendiri atau orang lain. Kedua, jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar daripada sumber api. Ketiga, gunakan cermin mata pelindung ketika mencampurkan atau memanaskan bahan kimia. Dan yang keempat, jangan merasa atau menghidu bau kecuali dibenarkan oleh guru. Tindakan yang perlu diambil jika berlaku kemalangan di makmal. Pertama, matikan suis elektrik jika berlaku kebakaran dan lari keluar dengan segera. Beritahu kepada guru. Kedua, laporkan kepada guru jika ada bahan kimia yang tertumpah. Elakkan daripada terkena tangan atau anggota badan yang lain. Bilas dengan air yang banyak jika bahan kimia termasuk ke dalam mulut atau terkena anggota badan yang lain. Latihan. Ahmad terlihat kebakaran kecil berlaku di atas meja makmal. Apakah tindakan yang perlu diambil? Fikirkan jawapannya. Sekian, terima kasih.